Assalamualaikum and hi kepada semua penonton yang baru sampai ke channel Carol Series. Jangan malu dan jangan segan sila untuk menekan butang subscribe yang ada dekat bawah ni guys. Kalau boleh tu dah halalan tekan butang subscribe-nya, tekanlah sekali like and notification bell-nya. Baru gratis ya mas ya. So dalam video kali ni Carol nak cerita sikit kepada korang semua tentang satu kes kehilangan yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan teori-teori jauh daripada pemikiran manusia biasa guys. So macam biasa Carol bagi muka dimak dululah pasal Mamat ni. Ada seorang Mamat ni dikatakan dia ni hilang tanpa jejak. Mula-mula dia terlibat dalam satu kemalangan dan lepas tu dia terus hilang macam tu je. Bagi Carol, apa yang menarik pasal cerita ni guys, sampaikan Carol rasa benda ni Carol patut share dengan korang adalah dia punya kronologi sebelum hilang tu. Kejadian yang berlaku sebelum dia hilang tu penuh dengan misteri guys. Dah lebih kurang macam kes kena sorok dengan bunian kalau dekat Malaysia ni. Tapi beza dia kena sorok dengan bunian orang putih. Nak tahu lebih lanjut? Let's jump into the video. Nama penuh mangsa dalam kes ni adalah Brandon Swanson yang dilahirkan pada 30 Januari 1989 dekat sebuah hospital yang berdekatan dengan Marshall, Minnesota. Ketika kejadian ni berlaku, Brandon baru sahaja menjejakkan umur dia ke 19 tahun guys. Kita boleh cakap pada saat kejadian ni dia baru je mengharungi usia remaja dia tau. Pada tahun 2007, dia berjaya menamatkan sesi persekolahan dia dekat sebuah sekolah menengah yang bernama Marshall High School. And then bila dia dah habis sekolah, samalah macam kita semua dah habis sekolah, macam mana mestilah kita nak sambung belajar kan. So dia pun berniat yang sama macam remaja-remaja yang lain guys. Jadi pada tahun 2007, pada tahun yang sama dia habis sekolah menengah tu, dia terus buat keputusan untuk masuk ke sebuah college yang bernama Minnesota West Community and Technical College. Tak boleh cek guys, dia ni jenis orang yang committed. Kalau dia nak something tu, dia mesti akan usahakan sampai dia dapat tau. Yelah, kalau certain pelajar kan, okay, dah habis sekolah menengah, mestilah macam let lu lah kan, setahun dua, nanti umur 19 barulah sama belajar lagi. Tapi dia bukannya orang yang macam tu guys. Masa dekat college tu, dia ambil bidang yang berkaitan dengan turbine angin guys. Wind turbine. Turbine angin tu macam kipas besar untuk jana kuasa elektrik. Pergerakan daripada turbine tu, bila angin tiup and benda tu berpusing, bila dia berpusing tu, benda tu akan menghasilkan mechanical energy, and daripada mechanical energy tu akan convert kepada tenaga elektrik guys. Ini adalah serba sedikit ilmu pengetahuan untuk korang semua yang mana korang tak tahu tu. Tapi kenapa dia ambil bidang ni? Sebab dia sangat minat dengan benda-benda yang berkaitan dengan turbine. So dia punya course pasal turbine tu tak lama pun. Jangka masa pembelajaran dia hanya 1 tahun je. Tadi Carol cakap dia masuk college tu 2007 kan, and pejam celik dah habis belajar dah si Brandon ni. Setahun je dia punya course tu. Pada 13 Mei 2008, hari tu adalah hari terakhir diorang punya kelas berlangsung guys. Lepas ni diorang akan buat haluan masing-masing. Ada yang nak sambung belajar lagi, ada yang nak terus minta kerja. Ikut pada kehendak masing-masing lah. Daripada pagi sampai ke petang, diorang punya last kelas tu guys. And then pada waktu petang sampai ke waktu malam pula, lebih kurang 3 hingga 4 orang kawan-kawan Brandon sekali dengan Brandon, diorang celebrate diorang punya hari terakhir belajar tu guys. Diorang ni macam buat parti kecil-kecilan lah. Dia sama dia je lah. And parti ni pun just buat dekat rumah salah seorang kawannya Brandon. Location dia dekat Lynn, Minnesota. Start from now on, Carol nak korang dengar baik-baik. Korang cuba fokus dia punya location tu. Sebab apa tau? Dekat penghujung video nanti akan ada plot twist guys. Bukan Carol yang sengaja buat tapi memang case ni sendiri yang plot twistkan dia punya jalan cerita tu. Okey, kita sambung balik. So Brandon pun lepaklah dulu dekat rumah member dia yang dekat Lynn tadi tu sampai pukul 11 malam. Masa dia dekat situ, dia hanya minum segelas whisky saja. One shot and then dia dah tak minum dah. Lepas tu lebih kurang pukul 11 lebih macam tu, dia bergerak daripada Lynn pergi ke Canby. Tujuan dia pergi ke Canby tu adalah untuk mengucapkan selamat tinggal dekat beberapa orang kawan dia yang lain guys. Kawan-kawan dia yang lain tu pun ada buat parti kecil-kecilan dekat situ. So sambil-sambil tu si Brandon pun join lah minum sekali, tapi tak banyak. Maksudnya kuantiti alkohol yang dia consume, yang dia minum tak membuatkan dia jadi mabuk. So dia masih lagi boleh memandu dengan keadaan yang baik guys. Jadi lebih kurang 1 jam lebih dia dekat situ, dia buat keputusan untuk pulang ke rumah dia yang berada di Marshall. Perjalanan yang akan ditempuh oleh Brandon lebih kurang setengah jam untuk sampai ke Marshall. Dia daripada Canby nak ke Marshall tu setengah jam waktu perjalanan tu. Pada pukul 1.15 pagi, tak tahu macam mana keretanya Brandon tu boleh pula masuk dekat dalam parit guys. Parit tu tak dalam tau, tapi dia tetap tak boleh nak
nak keluarkan kereta dia daripada parit tu sebab tayar kereta dia dah terangkat. Bila dia tekan pedal minyak pun macam tak guna guys, sebab tayar tu tak kena dekat permukaan tau. Macam mana nak bergerak kan? So memang tak boleh nak buat apa. Kalau dia nak tarik kereta dia tu pun memang kena guna 4x4 ataupun lori towing yang boleh tarik dengan daya tarikan yang kuat. Kalau tak kuat memang tak boleh nak bawa kereta dia tu keluar daripada parit tersebut. Jadi dia terpaksa call kawan-kawan dia yang berada dekat Canby tadi tu, yang baru dia lepas melawat tu, untuk tolong ambil dia dekat tempat yang dia sangkut kereta dia dekat parit tu. Tolong pick up dia dekat situ. Walau macam mana pun Brandon dah call banyak kali guys, tapi semua kawan-kawan dia tu tak ada satu pun yang angkat call daripada dia. Kemungkinan diorang semua dah tidur sebab satu hari dah enjoy kan, dah mabuk apa semua. Memang kalau call susah nak bangun babe, susah nak sedar. So daripada pukul 1.15 pagi sampailah ke 1.54 pagi, dia call kawan-kawan ni semua tak ada yang angkat. Jadi pada pukul 1.54 pagi tu dia terpaksa call mak bapak dia untuk minta tolong pick up dia dekat situ guys. Nama bapak dia adalah Brian and nama mak dia adalah Annette. Masa dekat dalam call tu, Brandon bagi tahulah dekat mak bapak dia pasal dia punya kereta masuk dalam parit tu kan, and dia perlukan someone untuk pick up dia, bukan pick up kereta dia untuk pick up dia, ambil dia dekat situ untuk balik ke rumah. Dan juga dia bagi tahu location dia masa tu. Brandon bagi tahu dekat Brian, bapak dia tu, yang dia punya location masa tu berada di antara Marshall dengan Lynn, dekat bahagian sini guys. And then bapak dia pun tanyalah dekat Brandon ni, kau okey tak? Ada cedera kat mana-mana ke? So si Brandon pun cakap dia tidak mengalami sebarang kecederaan pada tubuh badan dia guys. Cuma kereta dia sahaja yang masuk dekat dalam parit, tapi dia okey, dia boleh jalan, no problem, tak ada apa-apa yang berlaku dekat diri dia. Jadi mak bapak dia pun tak cakap banyak, dia orang terus siap-siap and terus bergegas ke location yang diberikan oleh anak dia tadi tu. Bila mak bapak dia ni dah sampai dekat location yang anak dia bagi tu, diorang pun pusing-pusing area situ, tapi tak nampak satu kereta pun dekat dalam parit. So maknya si Brandon ni pun pelik lah, kat mana budak bertuah ni, dah pusing-pusing banyak kali tak nampak-nampak juga. Jadi mak dia ambil handphone and mak dia terus call si Brandon tu, kau kat mana ni Brandon? Mak dengan ayah kau dah pusing-pusing area sini, tak nampak pun bayang kau. Si Brandon pun cakap dia pun tak nampak juga mak bapak dia. Lepas tu mak dia cakap lagi, tak apalah, macam ni, engkau dam lampu kereta engkau, kita orang pun dam lampu kita orang. Si Brandon pun setuju dengan cadangan mak dia, memandangkan diorang ni sekarang tengah berada dekat kawasan yang sangat-sangat gelap guys, hanya diterangi sinaran bulan yang tak berapa nak terang sangat tu. And then Brandon pun dam lah dia punya lampu tu banyak kali. Yang bapak dia ni pun buat benda yang sama, ketak. Dalam pada masa diorang dam tu, mak Brandon memang dengar si Brandon ni dam lampu kereta dia guys, masa tengah on call tu, ketak. Tapi tak nampak pun dekat sekeliling dia ada lampu guys. Lepas tu si Brandon ni cakap lah, mama tak nampak pun, Daddy ada dam lampu ke? And then mak dia cakap, kita dah dam ni. Mak dia jerit macam gitu. Lepas tu tiba-tiba si Brandon ni jerit lah balik, mama tak nampak saya ke? Diorang ni macam bertelaga kejap guys. Yang dengan maknya jerit, dengan si Brandon ni pergi jerit. So dua-dua jerit dah jadi macam apa, uara sikit. So si Brandon ni macam menyigap lah. Dia terus matikan call antara dia dengan mak dia tu. Tapi tak tunggu lama, mak dia terus call balik and minta maaf dekat Brandon sebab buat dia jadi lagi frust. So Brandon pun macam malas nak fikir, dia terus cakap dekat mak dia yang dia ada nampak lampu jalan daripada Pekan Lin. Maknanya jarak dia dengan Pekan Lin tu tak berapa nak jauh sangat, and dia boleh pergi ke sana dengan hanya berjalan kaki je. So dia bagi tahu dekat mak bapak dia yang dia akan berjalan kaki ke sana and jumpa dengan diorang dekat tempat parking lot, dekat area situ je. Semasa bapak dia tengah bawa kereta on the way nak ke parking lot yang Brandon cakap tu, diorang ni still berbual dekat dalam telefon and diorang tak pernah matikan pun, just in case anything happen, senang nak detect kan. Tak lama lepas tu si Brandon ni bagi tahu dekat bapak dia yang dia nak jalan kaki ikut jalan shortcut guys. But the problem is, jalan-jalan yang bakal dilalui oleh Brandon tu bukanlah jalan raya, bukan jalan yang okey tau. Dia nak kena tempuh semak samun, dia nak kena tempuh sungai, nak kena tempuh tanah merah, jenis jalan yang batu kerikil, and then barulah dia akan sampai ke Pekan Lin tu. So masa diorang tengah on call tu, mak bapaknya Brandon ni memang dengar lah yang si Brandon ni tengah berjalan dekat atas batu kerikil, and then diorang ada dengar macam si Brandon ni tengah panjat pagar, and then ada bunyi macam jalan dekat atas air. Even mak bapaknya Brandon ni dah sampai dekat parking lot, tapi Brandon punya bayang masih tak nampak lagi guys. Tapi diorang ni masih lagi tengah on call. Tak lama lepas tu, dengan secara tiba-tiba, mak bapak Brandon dengar yang si Brandon ni jerit, oh shit! And diorang pun panik lah, Brandon, where are you? Walaupun banyak kali dipanggil, tapi tak ada satu suara pun datang daripada Brandon guys. Lepas dia jerit oh shit tu je, terus senyap guys, tak ada bunyi langsung tau. Berapa saat kemudian diorang punya call terus terputus. Duration dia selama 47 minit
guys. 47 minit jalan kaki tak sampai-sampai, and finally tiba-tiba panggilan terputus. Apa yang berlaku guys? Bapak dia cuba untuk call banyak kali tau, tapi tak angkat. Bunyi tut 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 tut. Ada tapi tak angkat. Benda ni berlarutan sampailah ke hari esoknya, bila mana diorang call tu masuk ke dalam voicemail. Itulah kali terakhir communication Brandon dengan mak bapak dia sampai sekarang guys. Pada pukul 6.30 pagi, mak bapak Brandon call polis untuk buat report kehilangan anak dia. Tapi lain pula jadinya. Pihak polis ni cakap, jaranglah budak lelaki hilang. Adalah tu dia pergi merayau kejap. So pihak polis suruh tunggu dulu, tengok satu hari ni. Tak sampai satu hari, setengah hari macam itu. Tengok dia ada balik rumah tak. Dalam pada masa yang sama, polis pun ada ambil beberapa keterangan daripada Brian and Annette ni. Diorang pun adalah ambil Brandon punya nombor telefon, nombor plat kereta, and dia punya jenis kereta. Macam-macam lagi lah yang polis tu ambil daripada mak bapak dia ni. Pada hari yang sama, tapi lewat sikit guys, petang-petang sikit macam tu, pihak polis dapat trace location handphonenya si Brandon ni kali terakhir dekat mana tau. Korang nak tahu dekat mana? Ni yang Carol cakap plot twist tu guys, and ada sikit misteri dia. Kali terakhir record daripada handphone dia adalah dekat Porter guys. Masa tu dia tengah on call dengan mak bapak dia. Itulah kali terakhir location handphone dia guys. Porter tu antara Canby dengan Marshall, dekat sini guys. Kalau Lynn tu sebelah sini guys. Macam mana dia boleh cakap dia dekat Lynn? Padanlah mak bapak dia cari, dia tak jumpa. And then masa kereta dia masuk dekat parit tu, bukan dekat Lynn guys. Polis jumpa kereta dia tu dekat Taunton tau. Taunton tu dekat sini. Kan dia ada cakap yang dia ada nampak lampu daripada pekan Lynn tu kan. Rupanya lampu yang dia nampak tu bukan daripada pekan Lynn guys. Yang dia nampak tu adalah lampu daripada pekan Porter. That is why lah record kali terakhir handphone dia ada dekat kawasan Porter. Pihak berkuasa pun cuba untuk mencari Brandon selama 2 tahun berturut-turut, tapi tak jumpa-jumpa juga guys. Segala sungai yang ada dekat area situ semuanya dah dicari. Hutan-hutan semua dah masuk, tapi tak jumpa langsung babe. 2 tahun cari takkan tak jumpa. Yang join dalam misi pencarian ni pun bukannya calang-calang orang tau. Banyak pihak berkuasa yang turun padang untuk cari sama-sama. Beratus-ratus orang cuba untuk mencari dia, tapi finally diorang tak jumpa pun Brandon tu. Kemana Brandon ni pergi sebenarnya? Jom kita pergi ke teori-teori yang berkaitan dengan kes kehilangan Brandon Swanson. Ada beberapa teori yang melibatkan kehilangan Brandon guys. Yang pertama, dia jatuh ke sungai, dia lemas dan terus dibawa arus sungai tu. Teori ni macam nampak tak betul sikit guys. Teori ni disangkal oleh beberapa pihak sebenarnya. Sebabnya anjing pengesan berjaya untuk mengesan tempat kali terakhir Brandon. Tempat tu bukan dekat sungai. Mula-mula anjing tu jalan daripada sungai yang ada dekat Porter tu, and then anjing tu keluar daripada kawasan sungai and dia pergi ke jalan yang batu berkerikil tau. Batu kerikil tu. And then daripada batu kerikil tu anjing tu jalan sampailah ke Yellow Medicine guys. Kalau korang nak tahu, jarak antara Yellow Medicine dengan Porter tu sangat-sangat jauh tau. Walau macam mana pun diorang dah cari dekat semua tempat di Yellow Medicine, tapi still found nothing. Tak ada. Yang kedua pula adalah bunuh diri. Kalau tengok daripada situation dia time tu, memang tak ada maknanya lah dia nak pergi bunuh diri dia kan. Berdasarkan daripada mental health dia pun, dia ni memang tak pernah mengalami sebarang penyakit yang melibatkan depression sampaikan dia nak bunuh diri. Hidup dia ni riang gembira, happy go lucky dengan dia punya family. Hasil medical check up sebelum-sebelum ni pun tak pernah menunjukkan dia ni menghidap segala apa jenis mental punya penyakit. Next, yang ketiga ni adalah pembunuhan. Kemungkinan masa dia tengah berjalan tu ada someone pukul dia or hentam dia punya kepala tu dengan sangat kuat, and benda tu membuatkan dia ni terus jadi pengsan and terus senyap macam tu. But the problem is ada beberapa point yang boleh menyangkal pasal teori pembunuhan ni. Kalau betul ada orang pukul dia, kenapa mak bapak dia tak dengar apa-apa bunyi hentaman dekat dalam telefon tu? Padahal diorang tu tengah on call lagi masa tu. Lepas dia jerit, oh shit tu kan telefon tu kan masih lagi senyap. And then beberapa saat kemudian barulah handphone tu mati. Itu pasal pukul. Andai kata dia ditikam oleh someone, mesti dia akan meraung kesakitan punya. Tapi masalah dia, kenapa tak ada bunyi dia meraung time dia tengah on call dengan mak bapak dia tu? Mak bapak dia memang tak dengar apa-apa. Mak bapak dia hanya dengar bunyi yang sunyi sahaja, tapi untuk beberapa saat je. And then telefon tu terus mati. Yang keempat, dia nak larikan diri daripada keluarga dia. Dia macam nak mulakan hidup baru seorang-seorang ataupun dengan someone else yang lain. Kira macam dia nak start a new life lah. Kalau berdasarkan daripada family dia, mak bapak dia, kawan-kawan dia, kawan sekolah dia, dia tak ada sebab nak larikan diri. Dia
hidup dalam keadaan yang bahagia dengan family, kawan-kawan dia, and dia pun ada awet masa tu. Buat apa dia nak palsukan kehilangan dia semata-mata nak larikan diri? Daripada kecil sampailah ke besar, mak dia cakap dia ni memang tak pernah ada masalah disiplin. Dia ni seorang yang committed untuk mencapai apa yang dia nak. Lagipun dia dah plan dia punya masa depan tu macam mana. Dia cakap dekat mak dia nak sambung study lagi, and then dah habis study tu dia nak terus bekerja, and then dia terus nak kahwin. Buat apa dia nak larikan diri padahal dia punya vision tu, dia punya misi dia nampak dengan jelas. Teori yang kelima, dia ni telah masuk ke alam lain guys. Bunyi macam kelakar tapi boleh jadi juga. Dia sama macam kes-kes orang yang hilang dekat kawasan hutan dekat Malaysia ni, yang mana hilang tak balik-balik, yang hilang tu lepas tu balik semula pun ada juga. Brandon Swanson ni hilang dekat area hutan kalau korang nak tahu. Boleh jadi dia ni kena tarik dengan bunian orang putih guys. Bunyi macam kelakar tapi memang kelakar. Tapi seriously, benda ni boleh terjadi geng. Jadi apa pendapat korang pasal kehilangan Brandon ni? Sampai sekarang ni dia masih lagi tak dijumpai, and kes ni masih lagi belum selesai. Kalau korang ada pendapat untuk next video, sila DM Khairul dekat Insta. Thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum.